Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum. Pagi. Saya live sementara ada line ni. Muat tangkap. Ya. Hari ni kita dalam kenderaan. Saya semalam kan suami saya pergi belajar. So hari ni saya menyusul lah, bawa dua orang ni. Hai Faiz, thank you for watching. Hari ni sepatutnya semalam nak cerita pasal bila suami, macam saya bila suami down lah. So macam siapa yang dengar ni, kalau suami dengar bila isteri down. Good morning. Perut. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam ya. Perut. Okay. Dia mulalah, dia dengar je saya live tu. Idea dia nak tarik perhatian kita. Waalaikumsalam Siti Izzah. Saya pun tak sangka semalam suami saya tiba-tiba masuk. Saya ingatkan dia dah sampai kelas, dah belajar dah pun. Thank you. Belanja love and like please. Dan share. Jangan lupa tekan button share. Saya borak-borak dengan staff saya. Saya tanya dia staff lelaki lah. Saya kata, apa beza stres dengan down, mana lagi teruk? So dia kata mengikut pengamatan saya, down lagi teruk. Sebab kalau stres tu normal. Kalau penat sikit stres. Kalau macam perlu bawa barang stres. Kalau anak-anak gaduh stres. Kan? Tapi kalau down dia lebih sikit daripada stres. Dia melibatkan dalaman, fikiran down, hati, emosi down, macam tu. Jadinya benda tu berat sikit. So bila pasangan dia perasan, pasangan mesti akan perasan. Selalunya pasangan mesti akan perasan. Bila pasangan kita down, Allah Ta'ala beri kita ilham, beri kita rasa, beri kita insting mengatakan yang pasangan kita tengah down. Down tau, bukan stres. Stres tu normal. Kita hari ni pergi jam ni pun stres. Stres tu normal. Down ni memang sekali-sekala kalau berlaku berdebuk macam tu. Dia kalau ujian tu, dia Allah Ta'ala kumpulkan banyak-banyak ujian yang berat-berat. Kita akan jadi down lah kalau kita tak dapat sokongan yang betul. So sebagai pasangan, rugi kalau kita biarkan pasangan kita mendapat sokongan dari luar, dari orang lain lah, dari orang lain. Better kita jadi orang yang pertama beri support. Support system yang kuat tu datang dari kita, pasangan dia. Itulah yang jadinya kalau pasangan kita tengah happy nanti, bila pasangan kita dapat rezeki besar ataupun makin senang, berniaga makin senang ke, untung ke kan. Atau siapa yang bekerja naik pangkat ke kan. So pasangan kita tu insya-Allah dia akan ingat kita dulu, macam mana kita ada menjadi orang pertama sebagai support system dia masa dia tengah down dulu. Macam itu. So apa sekarang saya nak cerita, saya nak share apa yang saya cerita dari sudut saya bila suami saya down. So kalau yang mendengar ni isteri, suami, mungkin isteri boleh guna kepada isteri, kepada pasangan. That's why tajuk dia pasangan. Kalau ikutkan saya nak tulis tajuk apa saya nak buat bila suami saya down. Tapi benda tu kita jadikan umum lah. So semua orang boleh. Then saya terkejut baca komen, saya pun tak faham betul apa. Okay, saya nak share. Kalau Tuan Najib down, kalau Tuan Najib, macam mana saya nak tahu dia tengah down? Tuan Najib ni memang pendiam orangnya. That's why kalau orang lain mungkin akan tengok, kalau Tuan Najib dia stres, mungkin orang akan perasan, Tuan Najib stres lah. Tuan Najib marah-marah, dia akan marah-marah. Maksudnya dia stres lah tu. Saya saja yang boleh rasakan dia ni stres biasa ke ataupun memang tengah down. So bila saya tahu benda tu, saya dapat isyarat yang suami saya tengah down. Jarang-jarang je pun. Jarang sangat. That's why tips ni pun baru keluar. Biasalah, sebab contoh apa yang membuatkan Tuan Najib selaku orang panggil Sifu Najib Asaduk akan rasa down. Sebab kita, Tuan Najib seorang guru.
So student di bawah bimbingan beliau sangat ramai, para usahawan yang beliau bimbing. So bukan kadang-kadang bukan saja beliau kena fikirkan company kita sendiri, beliau juga sentiasa fikirkan tentang company orang lain, company usahawan-usahawan bawah bimbingan beliau. So bila usahawan-usahawan ni down, usahawan jadi usahawan ni bukannya orang kata kan kuat kenapa nak down, semua sama, kita semua manusia. Kejap-kejap kita kuat semangat, kejap-kejap kita stres, kejap-kejap kita rasa down. So bila berlaku apa-apa kepada situasi company, syarikat-syarikat bawah, usahawan bawah bimbingan beliau pun akan down. Beliau rasa beliau ni seorang guru yang sedih, yang terkesan. Apatah lagi kalau berlaku dalam masa yang sama berlaku juga sesuatu yang kita tak nak dalam company kita sendiri. So waktu tu apa saya buat? Pertama, saya akan nak kata senyap tu memang kita orang normal lah. So suami saya pendiam kan. So senyap tu dah biasa. Senyap, kadang bagi dia relax. Bagi orang yang biasa suka kalau korang suka berborak-borak, pasangan berdua suka berborak-borak tu, just cool dulu, then biarkan dia melayan perasaan dulu. Nak sehari ke 2 hari ke kan. Then bila kita cari masa untuk berdua, buat-buat, kata nak pergi ngeteh ke, kata nak keluar beli barang ke, nak pergi dengan abang ke, contoh saya akan ajak, jom kita nak beli barang sikit, jom saya nak pergi sana, kita nak pergi mana-mana lah. Yang penting kita berada di dalam kenderaan. Dia untuk saya, kita berada di dalam kenderaan. Bila dalam kenderaan, suami saya dia kena pegang steering kereta. So bila dia pegang steering kereta, dia tak sempat pegang handphone, dia tak sempat pegang laptop, dia tak sempat buat kerja lain. Terima kasih banyak Encik Tamin Anggut, mudah rezeki anda. Dia belanja saya star. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang dah share pun tanpa saya ingatkan. Terima kasih banyak. So bila dalam kereta, saya duduk sebelah kan. So kita duduk di posisi yang agak rapat dalam kereta kan. Saja senang tangan kanan saya nak tepuk bahu dia ke, nak borak-borak dengan dia ke. Kita jangan tanya direct. Borak-borak dululah. Nak tahu tak semalam kan contoh borak pasal raya Orang tu tak, raya kat rumah tu cantik tau, dia ni borak-borak lah. Kita ada, macam saya ada kemahiran berbual-bual. Dia ikut gunakan kelebihan yang kita ada. Kalau kata isteri nak pujuk suami tengah down, isteri tu pendiam. Kan? Saya yakin orang pendiam macam mana pun, dengan pasangan dia peramah sikit. That's why lah kalau tak ada conversation langsung antara suami isteri, macam mana perkahwinan berlaku? Mesti ada conversation yang special. Apa special dia? Mungkin dengan orang lain kita diam sebab kita tak biasa. Macam semalam Tuan Najib cerita kan, dia sangat berasa insecure dengan orang yang dia tak kenal sebab pengalaman lalu, pengalaman masa kecil membuatkan dia begitu. Dan setiap orang saya yakin ada pengalaman-pengalaman lepas yang membentuk siapa diri kita sekarang. Macam saya, kenapa saya jenis fighter? Saya pun ikut pengalaman masa kecil saya. Sama, kita semua sama dan kita kena respect. Kenapa orang itu begitu, kenapa orang ini begini, kenapa pasangan kita begitu, kenapa pasangan kita tak sama macam kita kena respect sebab pengalaman masa kecil masing-masing lain. Okay? Keluarga pun lain, didikan pun lain, ujian hidup pun dari orang-orang yang berlainan. Saya cakap dengan Nabila, saya punya PA, ujian Allah Ta'ala turunkan sometimes sama je. Kadang-kadang kita terpaksa hadapi mulut-mulut orang yang laser, ataupun mulut-mulut orang yang tak jaga mulut lah, tanya soalan tak mau fikir hati orang, kita stres. Kadang-kadang kita kena hadapi, kita jumpa orang yang menipu kita dalam bisnes. Tetapi ujian tu sama, setiap orang ramai hadapi ujian yang sama ni. Kita kena hadapi orang komplain sana sini, orang peli kita. Bendanya ujiannya sama, peli, komplain, mengata, menipu, kan? Tetapi siapa yang beri kita ujian tu, Allah turunkan ujian melalui siapa tu lain. Macam saya dulu, tentulah ujiannya datang daripada orang-orang keliling saya waktu tu. Tuan Najib duduk benut, mestilah ujian yang datang daripada orang-orang sekeliling tu atau orang yang berdekatan. Macam tu. Tapi ujiannya sama. Tapi sebab orang yang berlainan,
Tu cara, jadi kita tak boleh judge orang. Kenapa ni lain, kenapa pasangan kita macam ni, tak payah. So itu bukan masanya kita nak, kenapa dia tak macam ni kenapa. Tak payah fikir yang tu. Kita fikir apa yang kita boleh bantu. So pertama, saya akan ajak dia keluar. Saya akan dapatkan masa berdua dengan dia. Saya lebih suka berborak dengan dia dalam kereta berbanding bila kita duduk di mana-mana tempat. Sebab Tuan Haji Asaduk, korang pun tahu ramai orang mudah kenal dia. Dia pakai mask ke apa, orang kenal. So kita tak nak menjadi tatapan orang. Kalau kat rumah anak-anak kita ramai 5 orang, dan bila kita duduk dalam bilik berkunci, dia macam benda tu suatu perkara yang macam anak-anak akan ketuk pintu. So ganggu juga. Dia akan terganggu juga. Sebab banyak keperluan anak-anak saya yang bantu penuhi kan. Saya yang penuhi. Jadi semua anak-anak cari mak dia. So tak boleh bincang juga sebenarnya. Nanti tengah nak cakap benda penting ni, anak-anak saya dah mak umi nak ni nak tu. So cara terbaik dalam kereta tanpa ada anak-anak follow. So dalam kereta kita akan berborak. So kita borak-borak benda-benda biasa. Dan sampailah saya akan cakap dengan dia, okey tak sekarang bisnes macam mana? Ataupun kalau dia dah tak sabar sangat, saya tak sempat nak tanya dia yang akan cakap sendiri. Bi tahu tak situasi kita sekarang gini. So bila saya dengar tentang situasi, apapun situasi lah, so kita diam sekejap. Kita jangan kenapa ni, kenapa tak buat tu, kenapa tak ni, kenapa tak. Dia bukan soal kenapa dan kenapa. Dia soal bagaimana. Bagaimana kita nak bagi keadaan tenang. Dia bukan bagaimana nak soft tau. Kalau bagaimana nak soft tu nanti dulu. Bukan semua benda kita kena soft. Tapi sebelum soft apa-apa, sebelum kita selesaikan apa-apa, kita kena pastikan even both of us, saya dan dia, berada dalam situasi tenang. Kita kena cari titik tenang tu dulu. So kalau orang tengah down, dia nak cari titik tenang tu payah sikit. Kalau tak kerana kita yang tolong bagi dia kata-kata yang menenangkan. Itu nombor 2. Kita kena gunakan kebijaksanaan kita untuk beri kata-kata yang menenangkan hati suami. Kita tahu, saya tahu apa yang kata-kata yang suami saya perlukan. Korang pun tahu apa kata-kata yang pasangan korang suka. Tinggal lagi korang tak nak keluarkan, tak nak tuturkan kata-kata tu pada pasangan korang. Mungkin korang akan fikir kalau saya puji dia nanti dia akan, korang banyak sangat fikir. Dan saya puji dia sekarang, dia lain kali dia belagak pula, tu lain kali. Yang kita nak perlukan tu sekarang. So sekarang bagaimana kita nak buat? Ada polis. Ada polis dik. Nanti kalau bising-bising dia tangkap tau dik. Dik diam-diam tau dik. Okay. So saya selalu cakap dengan suami saya ni dari dulu tau. Dari dulu. Nak kata kalau kita buat bisnes, suami saya dah buat bisnes berapa tahun dah. Nabila bukakan ni. Okay, tak nak. Ni dah. Anak saya dia tak ada kerja lain lah. Dia memang nak tarik perhatian korang ni. Nak suruh aku stop live cepat-cepat. Okay. So antara kata-kata yang saya selalu tuturkan pada suami saya selalu cakap kat dia, abang saya yakin benda ni sementara. Saya yakin abang boleh buat. Dia just simple word, simple sentence je. Ayat yang simple, ayat yang tak payah panjang-panjang. Tapi tuturkan beberapa kali. Tuturkan beberapa kali di beberapa tempat, dalam beberapa keadaan. Ulang benda tu. Abang saya yakin abang boleh buat. Just tu je. Kalau dulu suami saya pernah kena tipu. Kita tengah tak ada duit, suami saya bagi top tapi orang tak bayar. Melibatkan 2-3 ribu. 2-3 ribu waktu tu banyak sangat pada kita orang yang tak ada duit ni tau. Yang mengharapkan gaji saya semata-mata. Gaji saya pun 1,000 lebih je. Lepas tolak itu ini tinggal beberapa ratus ringgit. Jadi bila kita kena tipu 1,000, 2,000 ringgit tu, ya Allah, itulah yang kita fikir, dapat duit ni 2-3 ribu ni nak bayar bil, nak bayar hutang, nak bayar kereta, nak settlekan, baru dapat surat merah ke kuning Kalau tak bayar kereta lambat dah 3 bulan 4 bulan tak bayar kereta, dapat surat warna apa? Warna apa Aziz? Merah dapat surat merah. Kita dah fikir nak bayar apa tau, bukan fikir nak joli. So bila kena tipu, alamak duit tak masuk. Terduduk sekejap, down lah. Mana tak down? Waktu tu lah kita rasa down. Duit tak ada. Ramai saya baca tahun lepas ke apa dalam surat khabar. Banyak perceraian, peratus yang banyak ialah sebab keuangan. Betapa keuangan ni membuatkan orang kucak kacir.
Masalah keuangan ni membuatkan orang down tu ramai sampai menyebabkan banyak perceraian berlaku. So jangan pandang remeh soal keuangan. Jangan pandang remeh soal ekonomi. Kan? So waktu tu bila suami saya, bayangkanlah, kita projek kita pun entah bila lagi, duit pun tak masuk, kita dah berharap sangat duit masuk, sekali kena tipu, hutang lagi. Kan sekejap lagi belum lagi faktor nak pergi beli barang dapur, apa benda nak makan, nak isi perut. Kan ada anak lagi, anak kecil kan, nak beli pampers, susu Itu namanya ujian. Ujian bila datang satu-satu, dia tak syok. Allah Ta'ala kalau dia kata nak bagi ujian yang berat, untuk rezeki yang hebat di masa akan datang, dia akan bagi yang banyak punya, yang kita pun terduduk sekejap. Duduk tu sekejap je, jangan duduk lama-lama sampai tu kita terbaring. Itu bukan sifat kita sebagai khalifah Allah Ta'ala. Khalifah di muka bumi ni, Allah Ta'ala bagi ujian, rehat sekejap, tertekan bagi sekejap saja, duduk sekejap saja, terus bangun, bangkit, kuatkan semangat, jangan putus asa. Itu kita lagi kita orang Islam. Muaz, ya Allah ya Tuhan, kau sabarlah Muaz, min life sayang. Sabarlah nak aku ni. Makan baik-baik tau. Ya boleh. Itu berbola. Memang saya kena, jangan risau. Dia kalau bawa anak dia nak kena otak kena laju. Semua benda saya dah bungkus. Tinggal dia orang saja nak ganggu masa live tu je. Okay? So bila kita down mata tu, apa saya cakap? Saya akan fikirkan, saya akan create kata-kata yang apa yang aku nak cakap ni kat lelaki aku ni. Kita kena pandai pilih word. Jangan pilih word kenapa abang tak ni, kenapa abang tak tu. Kenapa tu elakkan dulu. Ia adalah satu perkataan yang kita kena jauhkan waktu kita nampak pasangan kita tengah down. Kenapa abang tak tanya orang ni? Kenapa abang tak pergi situ? Kenapa abang tak buat ni? Kenapa abang tak keluarkan ni? Kenapalah abang dulu tak ni? Itu baik kau diam je. Baik daripada nak cakap benda tu, baik diam. Itu lebih baik. So kena gunakan kebijaksanaan kita nak tuturkan kata-kata apa, dan kata-kata yang saya selalu tuturkan zaman-zaman dululah. Waktu tu memang tak ada apa kan. Memang dah tak ada apa. Kena tipu pula kan. So saya akan cakap dia, bang, be yakin abang akan datang ni akan be yakin abang nanti akan macam tu. Yang saya cakap akan tu, macam contohlah dulu saya cakap macam ni, abang be yakin abang lebih hebat daripada orang yang tipu abang tu. Contoh, dia bagi talk kepada sesebuah institusi ataupun kepada owner lah, ada owner dia. So dah hebat lah orang-orang tu kan. Saya cakap, bang, abang jangan risau, one day abang lagi hebat dari orang-orang tu. So tak apa, biar dia nak tipu kita, biar dia tak bayar kita hari ni, akan datang Allah Ta'ala akan gantikan berpuluh kali ganda. Ada ketika tu dia kena tipu dengan siapa tak ingat saya. Takkan saya nak cakap kan. So saya jawab macam ni, bang, one day abang lagi terkenal dari dia. Satu Malaysia kenal abang. Walaupun masa tu saya tak pernah terbaca, tak pernah terfikir pun akan jadi macam sekarang. Sikit pun tak pernah terfikir tuan-puan. Tetapi saya masa tu hanya memikirkan bagaimana nak berhadapan dengan suami saya yang sedang down. Mana suami saya tak down. Dia ada isteri, dia ada anak yang nak ditanggung. Dalam keadaan dia tak ada duit. Siapa yang ada bapa-bapa dengar kat sini, dia faham lah. Siapa kalau ada suami yang dengar ni, dia orang faham lah tanggungjawab, rasa berat bila kita tak ada duit nak menanggung anak bini, dan kita ada hutang pula tu, dan kita dah pinjam sana sini, dengan malu dah tolak tepi lah, still lagi tak ada duit, still lagi ada hutang yang kejar kita. Itulah lelaki akan down bila berlaku situasi macam tu. Sebab dia ada maruah. Dia tak nak isteri dia memandang rendah kepada dia. Dia tak nak, apa yang suami paling takut, isteri memandang rendah kepada suami. Isteri kata, abang ni tak guna lah, abang ni tak mampu lah nak sara saya, kenapa kita kahwin. Itu suami paling takut lah tu. Tu baru isteri, belum lagi keluarga mertua, belum lagi parents isteri tu, belum lagi adik-beradik isteri, ipar dua belah isteri, belum lagi makcik-pakcik belah isteri tanya, kau kerja apa sekarang? Berapa pendapatan sekarang? Kenapa ni? Kenapa tu? Itu paling seorang suami takut. Sebab dia tak nak orang melihat dia rendah, lebih-lebih lagi isteri dia. Jadi para isteri, elakkan benda tu. Kalau suami kita tengah tiada, tengah tak ada apa-apa, kurangkan bertemu dengan ramai orang. Kurangkan bertemu dengan
orang-orang yang boleh bertanya soalan bukan-bukan kepada kita dan kepada suami. Walaupun kita bekerja, tapi suami kita tak ada duit, tak bekerja. So kita tahu kalau nanti jumpa pakcik yang ni, dia akan tanya pasal suami kita buat apa. Sedap. Kan, sekarang kau buat apa? Macam soalan nak menjatuhkan. Boleh tanya soalan lain. Soalan anak dah berapa ke, sekarang duduk mana ke. Boleh tanya soalan-soalan normal. Tapi orang-orang tertentu ni, orang-orang yang tak tahu nak jaga hati orang ni, dia akan lebih suka memilih perkataan yang boleh downkan orang, tanpa dia terfikir pun yang orang tu sebenarnya sedang down gila-gila. Tambah lagi soalan kita yang mendownkan orang. Ramai orang macam ni. So apa tugas kita? Elakkan berjumpa dengan orang-orang yang macam ni buat sementara waktu. Sebab bila kita down, kita perlukan kata-kata semangat, bukan kata-kata yang lebih menjatuhkan. Dan kitalah pasangan, orang yang pertama kena tampil untuk mengeluarkan kata-kata semangat tu. Seingat saya, sepengetahuan saya, apa sahaja kata-kata yang saya beri kepada Tuan Najib dulu-dulu, kata-kata semangat, saya yakin itu merupakan doa dan semua doa tu dah dimakbulkan Allah Ta'ala. Kata-kata saya yang waktu dulu tu, saya tak tahu Tuan Najib ingat ke tidak, tetapi saya ingat apa yang saya tuturkan kepada beliau. Saya ingat kata-kata yang saya pilih untuk saya bangkitkan semangat beliau. Walaupun masa tu saya bukanlah cakap, bang, kuat semangat. Bukan, saya tak cakap pun pasal kuat semangat lah, bangkit lah. Saya tak cakap. Saya cakap tentang, bang, biar yakin abang akan bla bla. Bang, biar yakin one day abang akan ni. Abang tahu tak, biar yakin abang boleh. Walaupun saya tak tahu bila lah, tapi yakin akan berlaku, tak tahu bila. Tapi semua tu dah berlaku. Dan tak lama sahaja daripada ketika waktu itu. Okay, so sekarang apa jadi? Sekarang ni kalau suami saya down, ni faktor sekarang lah. Sekarang ni, okay, contoh kita bisnes takat ni dulu, dan kita naik sikit, dan kita naik lagi. Tiba-tiba sekarang ni kita diuji dengan bukan turun macam ni, bukan turun balik semula. Kita daripada ni kita turun separuh, kan? So kita dekat tengah-tengah. Kita bukan yang daripada tak ada apa-apa naik hilang terus, bukan. Kita dapat tak ada apa-apa naik. Kita naikkan sikit-sikit, kan? So bila kita turun tu, turun dia banyak sikit. Bukan turun sikit-sikit, dia turun banyak sikit, tapi tak turun sampai bottom. So apa yang kita, kata-kata apa yang saya pilih? Saya akan pilih kata-kata, abang, dulu kita tak ada apa-apa, abang mampu bangkit sampai apa yang kita dah capai sekarang. Sekarang ni Allah uji kita dengan ujian yang macam ni. Biar yakin abang akan boleh atasi. Biar yakin dekat abang. Abang just buat saja apa yang abang rasa betul. Abang jangan tinggal istikharah. Selagi abang buat istikharah dalam apa juga keputusan yang abang nak buat, walaupun ramai orang menentang, abang teruskan saja. Sebab dia akan sokong abang. Saya bila saya dah tuturkan kata-kata macam tu, saya dah sokong abang. Tak kira lah suami saya buat salah ke, tak kira lah hasil dia tu tidak memberangsangkan ke, tak kira lah hasil dia tu okey ke tak okey ke, nak kena adjust ke apa ke, saya biar. Saya tak akan petikai. Sebab bila saya dah tuturkan kata-kata, maksudnya saya bertanggungjawab dengan kata-kata tersebut. Bukan kita dah cakap, bang, saya percaya abang. Dah percaya abang, sekejap lagi abang tu dia buat salah keputusan, duit habis lagi, tak berapa juta habis, kita nak marah-marah kat dia. Tadi kita dah cakap saya percaya abang, kan? So bila kita cakap apa-apa kepada pasangan, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. Sebab itu, itulah yang membuatkan pasangan kita percaya kepada kita, percaya kepada apa yang kita cakap. Sebab dia tahu kita cakap, kita buat. Kita tak cakap, kita tak buat. Kita tak buat, kita tak cakap. Dia macam tu lah lebih kurang. Korang faham Okay? So yang tu yang kedua, bagi kata-kata semangat. Dan bila berlaku apa-apa, still kita kena percaya dekat dia. As long as kita dah pesan tadi apa sebagai orang Islam, untuk orang Islam yang mendengar saya, orang bukan Islam pun ada yang mendengar. Thank you so much. Untuk orang Islam yang mendengar, kita ada solat istikharah. Sebelum kita bertanya kepada makhluk, kita kena bertanya kepada Allah Ta'ala.
Setiap benda kita nak buat, tanya kepada Allah Ta'ala dahulu. Apa-apa jadi lepas itu, serah kepada Allah Ta'ala dahulu. Jangan salahkan makhluk, jangan salahkan diri sendiri. Tadi kita dah tanya Allah kan. So apa saja yang Allah tentukan kepada kita, sikit atau banyak, baik atau tidak pada pandangan kita, pada pengetahuan kita, kita kena yakin Allah Ta'ala tentukan perkara yang paling baik. Yakin tu, nak dapat yakin tu yang payah tu. Sebab tu saya share benda ni. Korang kena yakin betul-betul. Dan bila kita kata kita yakin dengan Allah, Allah mesti akan uji. Allah akan uji keyakinan tu. Sebab tu Rahman cakap, saya dah doa pada Allah tapi tak makbul. Saya dah buat yang macam ni, saya dah zikir 1000 kali, saya dah tolong orang, dah sedekah tapi tak dapat rezeki. Itu sebab Allah Ta'ala, dia nak uji kita. Tadi kata yakin dekat aku, Allah kata. Ni tak yakin pun, petikai lagi. Itu saja Allah nak uji. Kalau Allah yakin, Allah yang tahu hati kita, Allah yang kenal kita. So bila Allah tahu kita, oh hamba aku ni memang betul-betul yakin dengan aku, Allah berilah. Bila Allah beri tu, waktu tu lah yang katanya kita mampu mendapat rezeki tu. Rezeki kesihatan ke, rezeki perkahwinan ke, rezeki jodoh, rezeki anak, rezeki kebahagiaan, rezeki harta benda, rezeki pangkat, rezeki kuasa, apa-apa rezeki. Rezeki perhubungan, rezeki persaudaraan, silaturahim. Okay? Sebelum tu Allah mesti uji. Sebab setiap orang kata beriman, Allah akan uji. Ada dalam surah apa, saya tak ingat, saya nak baca tu. Nanti boleh check balik lah. Okay? Yang kedua. Yang ketiga, okay, yang pertama tadi ajaklah berdua, cari masa berdua. Kalau korang tak ada anak yang kacau dalam bilik pun boleh masakkan sedap-sedap. Pastikan waktu tu suami tengah happy. Okay? Pertama. Kedua, bagi kata-kata semangat kat dia. Ketiga, apa yang kita kata tu kita kena kotakan. Sebab kita kata kita percaya kat dia, betul-betul kita kena percaya kat dia. Sebab yang uji kita punya percaya kita pada pasangan tu nanti bukan pasangan Yang uji pasangan tu percaya tak pada pasangan dia tu Allah Ta'ala. Yang bagi ujian semua Allah Ta'ala. Yang susun ujian semua Allah Ta'ala. Yang bagi rezeki, yang susun rezeki Allah Ta'ala. Yang kita nak buktikan tu bukan pada pasangan, pada Allah Ta'ala. So kena ingat tu betul-betul. Kena ingat kuat-kuat. Apa saja dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu. Apa saja dalam hati kita kepada pasangan kita, Allah Ta'ala tahu. Kita nak tipu celah mana tak ada tepat. Tak ada celah mana kita nak tipu ke Allah. Kalau nak tipu pasangan boleh, kalau nak tipu keluarga boleh, nak tipu siapa, anak-anak, ajak pergi Umi beli gula-gula, sampai tahun depan tak beli gula-gula, boleh. Tapi nak tipu Allah celah mana? Okay? So apa-apa yang kita buat, sebab tu datangnya kena ikhlas. Ikhlas tu pun tak dapat diukur. Yang dapat ukur kita punya ikhlas Allah Ta'ala sahaja. Tugas kita buat sahaja. Buat yang terbaik. Orang tengok, orang nampak ke tak nampak, is okay. Pasangan nampak ke tak nampak, is okay. Tak ada masalah. Sebab yang kita nak tunjuk tu bukan pada pasangan. Yang kita nak tunjuk tu pada Allah Ta'ala. Okay? Dan yang ketiga, tadi yang ketiga kotakan apa yang kita dah cakap kan. Yang keempat, ni last pun saya akhiri. Yang ke-9. Waktu pasangan kita down, kita jangan sama-sama rasa down, tunjuk down. Jangan pula kita, saya pun down lah macam ni, saya pun letih lah macam ni, suami saya macam ni. Kesian pasangan kita. Sebenarnya apa yang pasangan kita nak tengok pada diri orang lain, pada diri kita, pasangan dia, kita ni semangat. Time tu lah kita kena naik semangat. Time tu lah kita kena buat sesuatu yang apa yang buatkan aku happy. Time tu lah kita kena lagi doublekan cara kita berfikir, cari idea. Macam mana aku nak buat? Oh, agak macam saya contoh, yang buat saya happy, mungkin saya beli-beli barang comel-comel lah untuk anak-anak saya kan. Saya tengah cakap depan PA ni kan, saya kata buat saya happy masak kan, dia ketawa pula. Sebab dia tahu saya memang suka shopping. So kita pergi cari apa yang kita suka. Beli baju anak ke yang lawa-lawa. Ada mak-mak dia kalau beli baju anak lawa-lawa dia happy. Spend lah duit sikit kan, beli-beli benda yang kita suka. Beli cawan mak 2. Kalau adik perempuan saya dapat beli mak 1-2 yang cantik pun dah happy dah. Buat apa yang kita happy dulu. Kalau kita tak happy, kalau kita pun down, macam mana kita nak naikkan semangat pasangan kita? Macam mana kita nak tolong pasangan kita yang tengah down? Tak boleh. Dia kena tolong diri sendiri dulu. Allah Akbar. Apa dia? Haus meminta haku Nabila. Haus. Dek, mengacau umi dek tu.
So cari benda yang kita happy. Macam saya antaranya bukan shopping je. Point ni shopping je, tak lah. Saya gurau, saya suka masak, saya suka mengemas. Saya akan kemas tempat yang, apa yang aku nak kemas hari ni, almari. Kemaslah almari tu dulu. Jangan kacau pasangan tu dulu. Sebelum pergi kat pasangan tu, kita buat benda yang kita happy dulu. So bila kita datang kat dia, kita bawa aura yang best, bukan aura yang down. Korang ingat, kita je kan yang dapat rasa aura pasangan kita tengah down. Samalah pasangan kita, dia pun dapat rasa kita ni down ke, happy ke, semangat ke, apa ke. Jadi kita tak boleh tipu dia. Tak boleh pun. Tipu diri sendiri, boleh lah kot. Tak boleh juga kan. Kan kita tak boleh tipu pasangan kita. Sama-sama, kita sama-sama ada aura masing-masing. Saya tahu dia, dia tahu saya. Macam itulah. Jadi kita kena happy. Kita kena datang kat dia. Oh tak, tadi kan saya jumpa anak cerita macam tu. So dia macam, dia yang tengah down ni pun macam dia fokus kejap pada kita punya semangat tu. Ya ke Bi? Dia kena layan kita. So waktu tu buat kita borak-borak yang abang ni lah. Kita buat tak tahulah yang dia tengah down. Janganlah cakap abang ni saya tengok down lah. Janganlah macam tu. Kadang-kadang lelaki kalau dia down, dia tak nak isteri tahu pun kadang-kadang. Kadang-kadang lelaki ni fikir apa tahu, kenapa dia tak nak bagi tahu isteri Ni saya soal kawan-kawan. Saya soal ada orang-orang lelaki lah. Dia kebanyakan jawapan dia orang akan cakap dia orang tak nak, pertama susahkan isteri. Dia tak nak susahkan isteri. Kedua, dia tak nak isteri dia pun sama turut sedih. Padahal dia tak sedar tu. Isteri-isteri kita ni para isteri kan, siapa sokong saya, siapa percaya, siapa setuju, kita ni dah tahu dah suami kita masa tu down ke tak. Tinggal kita tak nak tanya je. Tinggal kita tak nak, saya tahu awak down ni, kita tak nak bagi tahu yang tu. Jangan cakap macam tu, tak bagus. Saya tahu awak down, tak payah. Kita jangan tunjuk yang pada dia kita ni 4 hujung, tak payah. Tapi kita tahu, para isteri ni tahu bila suami dia happy, bila suami dia down, bila suami dia stress, bila suami dia marah, tahu. Sedih dan sebagainya. Tapi yang kita nak kena, tapi isteri ni kadang-kadang sengaja dia tak nak bagi tahu yang dia tahu. So dia buat-buatlah manja ke, buat-buatlah semangat ke, buat-buatlah happy ke. Untuk dia sebenarnya happy kan suami dia. Apa yang saya cerita ni, saya yakin ramai para isteri buat pun benda yang saya cerita. Cuma mungkin saya share ni dapatlah kepada orang-orang yang baru nak bina rumah tangga, ataupun dapatlah didengar oleh orang-orang yang baru nak merasa kehidupan suami isteri dalam fasa down. So ambil cerita ni, ambil cerita kakak-kakak ni kan, cuba buat. Kena elakkan beberapa ayat yang boleh buatkan suami tu lagi down. Tu kena belajar. That's why penting kalau korang share live ni, so dapatlah ke adik-adik kita yang baru nak mulakan rumah tangga, so dia orang boleh guna. So kalau dia orang guna dan berjaya, insya-Allah berkahnya tu pada kita ni, pada saya yang share, pada korang yang share juga. Okay. Tadi yang keempat apa? Kita sendiri kena happy dahulu. Jangan kita nak ikut down sama. Alamak sedihnya suami saya. Bukan saya tak termenung tau. Kadang saya termenung, cari tempat sembunyi sikit. Saya dulu-dulu waktu suami saya down saya bukan tak nampak dia duduk kat meja tu. Dia ada satu meja kecil dekat lapis tu masa sewa kita orang. Kalau dia duduk situ tak bangun-bangun, tahulah saya suami saya tengah teruk ni. Suami saya tengah, kalau budak-budak sekarang panggil apa? Panggil koyak. Suami saya tengah koyak ni. Kan? So saya kacau dia ke tak? Jangan kacau dia. Saya pun sedih. Of course kita sebagai isteri sedih kalau tengok keadaan suami kita. Sebab kita orang yang kita sayang kan. So saya akan buat apa? Saya akan macam mana saya nak. Saya down. Takkan pun saya tak down. Tipu ke saya cakap, saya pun tak terkesan. Saya nyorok kat bilik, saya menangis, tutup muka. Tukuk muka dengan bantal. Nangislah puas-puas. Kan kita nak ngadu kat siapa? Kalau kita ngadu kat mak ayah kita, suami kita tak ada duit, kan malukan suami kita. Kan? Kalau kita nak ngadu kat kawan-kawan, suami saya tak ada duit, bukan korang dapat pun, kawan-kawan bagi duit, nak ambil duit ni, ambil lah. Bukan macam tu. Kita selalu korang akan dapat soalan yang korang akan down. Kenapa kahwin dengan dia dulu? Kan? Jadinya, macam mana cara nak luahkan? Kita perempuan kaya dengan air mata. So saya menangis puas-puas, saya tukuk bantal ke, saya mandi dalam, saya kadang tak mandi pun. Buka shower tu, kan shower bunyi kuat kan, nangis kat bawah shower. So suami saya tak dengar. Jangan bagi suami kita tengok kita down. Suami memang tak nak tengok isteri dia down. Sebab yang para suami ni, kalau dia kahwin lah dengan isteri, bukan dia nak buat isteri tu susah. Dia sebenarnya nak bahagia, nak bahagiakan isteri dia.
Jadi kalau dia tengok kita ni susah, memang dia tahu kita dah serba susah, tapi kalau dia nampak lagi depan mata dia yang kita ni susah, tak bahagia dengan dia, lagi dia down bila masa dia nak naik semangat. Kan? Jadi kita dah puas, keluarkan, nangis apa semua, ngaji ke, semayang ke apa, buatlah apa yang patut. Buatlah apa yang kita happy. Macam saya cerita tadi, nak shopping sikit, beli-beli barang ke, beli anak patung ke nak patung kecil-kecil kan, comel-comel kan, saya buat dulu. Saya pergi kedai craft tangan, dah tu murah je, RM4-5 harga dia kan, saya beli satu. Jadilah. Buatlah apa-apa. Saya tahu semua orang ada cara dia. Korang semua ada cara tersendiri untuk naikkan semangat korang, untuk happykan diri korang. Kan, walaupun hujan yang melanda kita berat. Okay, dah happy, dah semangat, dah ada aura yang best, datang kepada pasangan, bantu dia pula. Okay? Okay korang, jaga diri. Saya doakan semua orang yang sekarang ni, tak kira dalam fasa apa, fasa bahagia ke, fasa senang ke, fasa sedih, fasa down, fasa stress, fasa apa-apa fasa lah. Kalau yang berniaga, fasa stagnan, fasa menguncup, fasa mengembang, apa-apa yang kita berada dalam fasa itu, kita lalui, kita bersyukur, kita bersabar. Nak happy pun kena bersabar. Jangan happy sangat terkinja-kinja. Kalau kita dapat rezeki besar, jangan 24 jam duduk. Saya sampai post kat media sosial, saya dapat ni, saya dapat tu. Kan? Bertenang-tenang saja. Semua benda kita kena tenang. Dapat rezeki tenang, Allah uji dengan rezeki pun tenang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua cakap terima kasih. Saya kata Alhamdulillah, sama-sama. Jumpa lagi.